Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Sahira binti Ahmad Saidul, memegang kad matrik 1810874, akan membentangkan satu tugasan hubungan etnik berkaitan dengan 5 isu yang memberi kesan kepada saya sepanjang PKP berlangsung. Sebelum itu, saya akan memberitahu sedikit berkaitan dengan PKP, yang mana maksud PKP ni ialah Perintah Kawalan Pergerakan yang ditubuhkan pada tahun 2020 di Malaysia, merujuk kepada tindakan pencegahan oleh kerajaan Persekutuan Malaysia ni terhadap kes pandemik coronavirus iaitu COVID-19 pada 16 Mac tahun 2020 tahun ni. Oleh itu, kawalan gerakan ni dilaksanakan di seluruh negara. Kejadian macam ni sering dirujuk oleh sesetengah pihak media, sama ada beberapa media tempatan maupun media antarabangsa, sebagai kuarantin Malaysia. Jadi PKP ni merujuk kepada Perintah Kawalan Pergerakan dan juga kuarantin Malaysia. Jadi saya akan masuk kepada 5 isu penting yang memberi kesan kepada saya sepanjang tempoh PKP berlangsung. Isu yang pertama yang memberi kesan kepada saya, bagi saya, iaitu isu keselamatan makanan negara, di mana kita tahu Perintah Kawalan Pergerakan iaitu PKP ni bertujuan untuk memutuskan rantaian jangkitan wabak COVID-19. Ini merupakan inisiatif terbaik dengan mengambil contoh beberapa negara yang berjaya mengawal penularan COVID-19 tu, seperti Korea Selatan dan negara China, walaupun telah melaksanakannya dengan lebih ketat berbanding Malaysia. Jadi kesan terpenting semasa PKP yang pertama tu, isu keselamatan makanan negara tu, pada saya PKP ni awalnya tak memberi apa-apa masalah kepada akses makanan dan dalam jangka masa pendek. Walaupun pada permulaannya saya dan keluarga melakukan pembelian panik kerana kami risau kekurangan bekalan makanan. Tetapi kami tersedar dan kami mengurangkan perbuatan tersebut kerana kami risau perbuatan kami tu boleh menyebabkan kenaikan harga barang. Jadi kami berjayalah kawal situasi tu dengan baiklah. Tambahan lagi, kesan PKP terhadap akses makanan ni sangat keluarga saya rasai, sebab keluarga saya merupakan golongan B40, iaitu golongan yang berpendapatan rendah. Ayah saya tidak mempunyai pendapatan yang tetap dan stabil. Oleh itu, ayah saya menggunakan kemudahan pengeluaran air lestari bagi pencaruman kumpulan wang simpanan pekerja, iaitu KWSP. Inisiatif ini telah membantu kami sekeluarga dari segi akses makanan sekurang-kurangnya dalam jangka masa pendek. Jadi peranan kerajaan dalam membantu menyelesaikan isu berkaitan dengan harga barang ni, kerajaan perlu memainkan peranan dengan memastikan harga barang tu sentiasa dikawal seperti musim perayaan utama. Bantuan kepada pengeluar makanan, sama ada petani atau kilang tu, pengeluar makanan perlu diberikan lagi bagi memastikan bekalan makanan tu sentiasa mencukupi. Selain itu, kita kan tahu semasa PKP ni penggunaan media sosial tu meningkat dengan begitu drastik, terutama dalam keluarga saya juga, kerana media sosial tu menjadi medium utama untuk kita melakukan kerja dari rumah, mendapatkan info, lepas tu pembelajaran dan pengajaran, macam-macam lah, pelbagai maklumat kita akan dapat melalui media sosial. Jadi bagi saya sendiri, terdapat pelbagai implikasi berikutan dengan kenaikan yang begitu drastik dengan media sosial ni. Bagi saya sendiri, terdapat pelbagai implikasi berikutan dengan
kes peningkatan media sosial yang begitu drastik ni termasuklah penularan berita palsu. Yang pada awalnya saya pun turut terjebak dengan penularan berita palsu ni, sebab kita kan dapat melalui media sosial. Jadi kita cuma baca tanpa kita periksa bukti yang kukuh untuk berita tu. Jadi disebabkan oleh penularan berita palsu tu, yang saya buat, yang saya lakukan tu, keluarga kan akan baca. Jadi disebabkan kes penularan saya tu, keluarga saya ni kan merupakan keluarga yang mudah panik, mudah bimbang. Jadi keadaan tu akan menyebabkan suasana panik, ketakutan, bimbang semua akan berlaku. Jadi saya macam, setelah saya tahu cerita berkaitan dengan berita palsu ni, jadi kami menyedari dan mengetahui bahawa berita yang hanya perlu kita percaya adalah melalui multimedia macam KKM, Kementerian Kesihatan Malaysia, berita TV3, berita-berita awani, semua tu, yang tu je lah. Jadi kami sedar yang kita hanya memastikan, kita perlu pastikan yang kita terima dan percaya maklumat yang sahih daripada sumber yang kita percaya je, sumber-sumber rasmi. Jadi kalau rakyat Malaysia tu mempunyai kesedaran ni, rakyat Malaysia sekali dengan keluarga saya, maka sudah tentu penularan berita palsu ni dapat kita kekang. Sebagaimana kita hampir berjaya mengekang penularan virus COVID-19 yang hampir. Seterusnya, kesan terpenting di sebalik pelaksanaan PKP ni di negara kita ni, membuka ruang dan peluang yang terbaik untuk saya terutamanya dan keluarga mengeratkan hubungan kekeluargaan sesama kami. Kerana ketika PKP ni saya dapat meluangkan banyak masa bersama ahli keluarga dan saya gunakan sebaik mungkin untuk merapatkan hubungan melalui perubahan sikap, tingkah laku dan sentuhan kasih sayang yang luar biasa yang tak dapat saya buat selama ni. Hakikatnya, tanpa PKP ni saya akan meneruskan kehidupan saya seperti biasa, di mana saya akan sibuk dengan pembelajaran di kampus. Dalam keadaan tu sudah tentu saya akan sukar untuk meluangkan lebih banyak masa bersama keluarga saya. Kerana saya berada jauh di perantauan. Saya merupakan pelajar Sabah yang belajar di kampus Paguh, Johor. Jadi ketika terperuk di rumah tu semasa PKP tu, kami adik-beradik serta ayah saya sendiri mengetahuilah betapa sukanya ibu menguruskan rumah, menguruskan anak-anak, menguruskan adik-adik semua. Ibu bekerja dari pagi sampai ke malam dekat rumah. Jadi selama ni kami sekeluarga, terutama ayah saya, tidak berpeluang untuk melihat melihat sendiri kerja yang ibu buat, sebab kami semua banyak menghabiskan masa di luar belajar dan kerja. Jadi kita ni perlulah berterima kasih dengan ibu. Terima kasih banyak-banyak sebab mengajar, mengatur kita, dan kita kena hargai segala pengorbanan dan tanggungjawab yang ibu buat untuk kesejahteraan kita semua sekeluarga. Seterusnya, seperti yang kita tahu, banyak perkara yang berubah akibat COVID-19 dan PKP ni. Jika dahulunya peranti komunikasi seperti telefon pintar dan gadget platform aplikasi dalam talian tu dilarang kan dibawa ke sekolah. Namun kini sebaliknya, apabila dunia pendidikan berada dalam alam maya dan dilakukan di rumah. Jadi itulah perubahan yang berlaku dan terkesan kepada saya sendiri dan adik saya. Krisis global akibat penularan wabak COVID-19 ni bukan sahaja menyebabkan pembelajaran dan pengajaran
secara konvensional tu tertangguh. Tetapi bahkan menjadikan tugasan guru dan pensyarah semakin mencabar. Jadi apabila mereka perlu menyesuaikan diri dengan norma kehidupan dan kebiasaan baru yang memerlukan proses kemahiran, memerlukan proses pembelajaran ni dijalankan secara dalam talian. Dalam alaf baru yang mengutamakan kemahiran pembelajaran sepanjang hayat ni, kita tiada pilihan selain memanfaatkan teknologi dan aplikasi pendidikan dalam talian. Tambahan lagi, disebabkan PKP ni berlaku proses pembelajaran dan pengajaran dilakukan secara dalam talian tu, saya sebagai seorang pelajar kadang-kadang menghadapi masalah besar ketika belajar secara dalam talian. Pertama, saya sebab tidak mudah untuk kita fokus dan menerima maklumat yang disampaikan oleh pensyarah. Berbeza dengan kita belajar secara bersemuka dalam kelas. Hal ni saya katakan demikian kerana tidak semua pelajar boleh menerima dan cara pembelajaran dalam talian ni, dan tidak semua pelajar boleh mengakses internet dengan mudah. Saya merupakan golongan pelajar yang suka untuk mengakses internet dengan mudah kerana faktor kewangan dalam membeli plan internet yang semakin mahal harganya. Jadi oleh tu saya akan sedaya upaya untuk menjimatkan penggunaan internet supaya saya mudah untuk menerima dan mendapatkan maklumat daripada pensyarah dan rakan-rakan sekeliling saya. Jadi isu pembelajaran ni juga merupakan isu terpenting lah yang terkesan dekat saya sepanjang PKP ni. Jadi isu yang terakhir yang terpenting kepada saya yang memberi kesan sepanjang PKP ni, isu pembelian secara dalam talian. Akibat merasa bosan kerana tidak boleh keluar rumah atau bersia-sia, saya sering melakukan pembelian secara dalam talian melalui aplikasi Shopee. Hal ni sebab saya merasakan bahawa saya rasa bukan saya seorang saja yang akan melakukan benda ni, tetapi juga orang lain. Sebab majoriti remaja macam saya akan melakukan perkara tersebut pada pendapat saya lah. Tapi secara perlahan-lahan saya kurangkan tabiat membeli secara dalam talian tu kerana saya berfikir bahawa perkara tersebut boleh menyebabkan pembaziran wang. Pertama. Yang kedua, perkara ni bukan sahaja memberi kesan negatif kepada saya sendiri iaitu pembaziran wang, tapi juga kepada peruncit kecil dan pengusaha pusat membeli belah yang mendesak mereka supaya mewujudkan inovasi digital dan agenda e-dagang juga. Jadi kesimpulannya, sepanjang tempoh PKP ni banyak perkara-perkara yang berlaku yang mendatangkan kebaikan juga keburukan. Saya tak cakap banyak baik, banyak buruk. Dia seimbang. Tidak terlalu positif dan tidak terlalu negatif. Sekian, itu sahaja daripada saya. Terima kasih.